أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، فإن تيسير كل عسر عليك يسير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengetua, seluruh barisan pentadbiran, guru-guru, adik-adik, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rambai. Jadi yang pertamanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam bulan Ramadan ini Allah pilih kita untuk ada dalam bulan Ramadan ni. Yang sebenarnya ramai orang dah tak ada. Dalam beberapa bulan lepas, kan, ada seorang pelajar tingkatan 3 pada pagi nak pergi sekolah tu, saya nak pergi sekolah, saya nak hantar anak ke sekolah. Adik tu tingkatan 3, dia nak pergi sekolah juga. Dia dah meninggal, pagi tu dia meninggal. Dia terlibat dengan kemalangan, dia nak hantar adik dia pergi sekolah rendah dulu. Yang si abang ni, dia nak pergi, dia lepas hantar adik, dia nak pergi sekolah dia pula, Sekolah Menengah Kebangsaan Rahmat. Dia nak pergi sekolah. Kemudian dalam perjalanan hantar adik tu, kemalangan dia, meninggal. Yang tu depan mata saya tu. Saya tengok dia jatuh. Meninggal dia dekat situ. Jadi maknanya, tak semua orang Allah rezekikan dia untuk dapat Ramadan. Tajuk kita hari ni, kebesaran Ramadan untuk nak membina akhlak yang mulia. Jadi insya-Allah, adik-adik tunggu sekejap, kita dengar kejap ceramah dalam tempoh lebih kurang 1 jam. Boleh? Boleh insya-Allah boleh insya-Allah. Pagi tadi sahur. Yang lelaki saya nak tanya, yang lelaki, yang perempuan saya tak tanya. Ada yang tak puasa tak lelaki yang hari ni? Ada. Cuba angkat tangan yang tak puasa, nak tengok. Lelaki yang tak puasa, cuba angkat tangan. Puasa semua. Insya-Allah puasa semua. InsyaAllah puasa semua. Jangan ada yang tak puasa. Jangan ada yang tak puasa. Sebab puasa ni, Allah Ta'ala bagi puasa ni bukan suka-suka. Allah Ta'ala suruh kita puasa untuk kita, supaya untuk kita jadi baik. Sebab apa kita nak kena jadi baik? Supaya apabila kita mati nanti, perjalanan kita selepas daripada mati tu akan jadi senang. Hari ni nak dengar, saya nak tanya. Kan, sebab puasa. Kan, sebab puasa. Jadi agak mengantuk pagi. Jadi saya nak tanya, ceramah pagi ni nak lebih kepada nak dengar cerita ke nak dengar ilmu? Ya, cerita. Ya. Kuat lagi, nak lebih kepada cerita ke nak ilmu? Cerita. Okey, cerita. Jadi kita cerita hari ni. Kita cerita kenapa cerita dia, kenapa kita kena berpuasa? Cerita dia, kenapa kita kena berpuasa? Kenapa kita kena berpuasa? Saya nak cerita satu pengalaman saya lah. Satu pengalaman saya. Ini pengalaman saya sendiri secara peribadi. Dulu masa saya belajar macam kamu, lebih kurang umur 15, 16, 17 lah. Saya ada seorang kawan, rapat, baik sangat. Saya tak sebut nama dia. Rapat kawan saya ni dengan saya. Rapat sungguh. Masa tu kami sekolah hafal Quran. Hafal Quran sama-sama. Rapatnya kami masa tu, sampai dia ni boleh ambil duit daripada dompet saya tanpa minta izin. Sebab saya memang tak kisah. Saya pun boleh buat dengan dia macam tu juga. Boleh ambil duit daripada dompet dia tanpa minta izin. Sebab dia pun tak kisah. Macam adik-beradik betul. Begitu. Jadi kami duduk sekolah hafal Quran sama-sama. Habis hafal Quran tu, saya masuk sekolah lain, dia masuk sekolah lain.
Saya belajar di pondok. Kawan saya tu dia pergi masuk sekolah menengah macam kamu, lepas tu dia pergi Mesir. Dia pergi Mesir. Masa dia belajar di Mesir tu, dia belajar di Universiti Azhar tu, sampai tahun 3 kalau tak salah saya, meninggal dia. Meninggal dia. Dia nak pergi bank, nak cocok duit, dia berlanggar dengan kereta Mercedes. Kereta tu bawa laju, dia tengah nak masuk sempang, kereta tu langgar dia. Meninggal di situ juga. Sempat bawa pergi hospital, tapi tak boleh diselamatkan, meninggal. Nak cerita dekat kamu ni, satu ketika saya mimpi jumpa dia. Saya mimpi jumpa dia kan. Muka dia ni budak baik tau. Sebab bukanlah budak nakal ke, budak hisap rokok ke, bukan. Tak ada buat masalah, memang elok. Dia pula sekolah agama kan. Dia hafal Quran, lepas tu dia pergi Mesir, budak baik. Cuma nak ceritanya, malam tu saya mimpi jumpa dia. Dia datang jumpa saya kan, muka dia serius tau. Dia nak bercakap dekat saya sesuatu. Tapi saya tak dengar apa yang dia cakap tu. Mulut dia je, cukup makamit mulut dia. Muka dia serius, stres muka dia, kening dia berkerut. Dia nak sampaikan dekat saya sesuatu message yang sangat serius. Tapi saya tak dengar. Saya cakap kat dia, saya sebutlah nama dia kan. Saya kata, Fulan, aku tak dengar lah kau cakap apa. Kuat lagi. Dia menjerit, nampak muka dia jerit. Kan? Tapi saya tak dengar. Masa saya cakap kat dia, aku tak dengar kau cakap apa. Suara saya pun macam ada satu penghalang yang saya tak nampak tau. Tak sampai suara saya tu dekat dia. Faham kan? Faham. Lepas tu, habis tu, saya pun terjaga daripada tidur. Saya pun fikir, dalam kesusahan ke kawan saya ni yang dah meninggal ni. Jadi saya bacakan Quran, saya zikir untuk dia, ya Allah, sampaikan pahala bacaan Quran ni, bacaan zikir aku ni, sampaikan kepada dia. Kalau dia menghadapi kesusahan masa ni, ya Allah kau mudahkanlah. Kemudian tak lama beberapa ketika saya mimpi jumpa lagi. Yang ni saya ingat sungguh sebab ni sahabat saya, rapat sungguh. Masa dia nak pergi sekolah lain tu kami salam. Kami berjanji setia untuk belajar bersungguh-sungguh untuk agama. Ingat lagi. Walaupun kita tak sekolah sama-sama, kita bersumpahlah dengan nama Allah, kat mana pun kita belajar, kita mesti belajar sungguh-sungguh. Macam tu. Memang rapat sungguh lah. Mak ayah kami pun rapat. Mak ayah saya rapat dengan mak ayah dia. Kalau mak ayah dia datang ziarah dia, mak ayah dia akan bawa saya pergi keluar sekali. Kalau mak ayah saya datang ziarah saya, akan bawa dia keluar sekali. Rapatnya kami. Jadi tak lama lepas tu, saya mimpi jumpa dia lagi. Masa tu, saya berjalan, saya tengok ada satu masjid. Cantik. Masjid tu warna putih. Putih semua cat dia. Kemudian, pagar boleh masuk. Ada pagar, boleh masuk pagar. Kemudian, pintu masjid saya tak tahu nak masuk daripada mana. Tingkap terbuka tapi pintu saya tak jumpa. Daripada luar masjid tu saya tengok kawan saya tu ada dekat dalam tu. Seorang-seorang aja. Seorang-seorang aja dekat dalam tu. Tak ada orang lain. Dalam masjid tu agak suram. Tak berapa jelas dia punya lampu dia. Dia duduk kat dalam tu, dia tengah doa. Dia tengah doa. Tinggi dia angkat tangan doa. Dia tengah duduk macam duduk tahiyat awal tu kan. Dia tengah doa. Dia angkat tangan tinggi. Jadi saya pun jerit, saya panggil dia. Fulan, saya panggil. Lama tak jumpa kau, Fulan, saya panggil dia. Dia tak dengar. Macam sama macam mimpi pertama, macam suara saya tu ada sekatan. Sebab dia dekat alam barzah. Dia orang dah meninggal. Dia dah meninggal, dia dikebumikan di akhirat Mesir. Jadi habis dekat tu, situ mimpi, habis. Sampailah beberapa ketika masa berlalu, ni berkat doa ibu. Mak dia selalu telefon saya menangis sebab rindukan anak dia ni. Satu hari, mak dia ni ada duit sikit, mak dia belikan sebuah rumah, kemudian mak dia wakafkan sekolah tu atas nama anak ni. Mak dia sedekahkan sekolah tu atas nama kawan saya ni. Kan? Kemudian, sekolah tu dijadikan pusat tahfiz Al-Quran untuk budak-budak, anak-anak hafal Quran situ. Hari-hari orang baca Quran kat situ, dapatlah pahala kepada kawan yang dah meninggal ni. Nak cerita satu hari, saya mimpi jumpa dia pakai jubah dan serban berwarna hijau. Badan dia gembal.
Sedap. Saduk. Bukan gempal, saduk. Yang disebut saduk. Saduk badan dia. Tegak badan dia. Muka dia berseri, bercahaya-cahaya. Jadi masa tu, bibir dia ni merah bibir dia. Bibir dia merah. Macam orang pakai genci. Jadi dia datang jumpa saya. Dia kata, Karim, kau apa khabar? Dia kata, saya pun Masya Allah, kau apa khabar? Baik, dia kata. Tapi tak boleh peluk, tak boleh sentuh dia. Tadi datang tu, kami pun berbual-bual. Jadi dia tu sangat happy. Sangat happy. Dia bercakap dekat saya macam-macam. Dia bercakap tu tak berhenti. Dia ceritalah, begitulah, begini kan. Macam-macam kan. Lepas tu saya pun cakap dekat dia. Saya kata dekat dia, wah engkau bukan main happy bercakap dengan aku. Bukan main happy bercakap. 2 kali tu aku jumpa kau sebelum ni dalam mimpi. Aku cakap dekat kau, kata kau tak tahu je. Kau tak dengar lah. Aku panggil kau tak nyaut lah. Dalam mimpi ketiga tu, saya boleh cerita kat dia mimpi 1 dan mimpi 2. Macam tu. Wallahualam lah macam mana kan. Tuhan izin. Jadi bila macam tu, kamu tahu apa berlaku? Muka dia yang happy tu, terus jadi serius. 100%, terus 180 darjah, berubah terus muka dia. Daripada happy semua tu, terus jadi serius. Dia cakap kat dia satu perkara yang saya ingat sampai hari ni. Dia cakap apa? Mati susah, dia kata. Dia tu bukan orang tua, dia meninggal usia muda. Dia meninggal tu dalam umur 18-19 tu. 20 lah, 20-21 macam tu lah lebih kurang. Dia cakap kat dia, mati susah, dia kata. Susah mati ni. Lepas tu saya cakap kat dia, susah ke? Susah. Itulah bendanya. Itu orang baik tu. Kalau orang tak baik lagi susah. Lepas tu saya tanya dia, saya ni nakal. Saya tanya dia, sakit? Dia geleng kepala, sakit. Masa tu dia cakap tu, muka dia terlalu serius. Dan seakan-akan dia bersimpati dengan saya. Dan seakan-akan dia tak cakap, tapi saya boleh faham daripada dia tu. Dia kata, kau jangan buat main-main benda ni. Kau jadilah orang baik-baik. Supaya mati kau senang. Tu kisah. Tu kisah dia. Takut tak mati susah? Takut. Semua orang takut. Semua orang takut nak menghadapi kematian. Sebab apa? Mati ni, apabila seorang itu dia mati sahaja, mula-mula sekali, panjang cerita mati ni. Panjang cerita. Kita ringkaskan. Mula-mula apabila seorang tu mati, kan, roh dia keluar, masa tu dia tak tahu lagi dia dah mati tu. Dia macam kita macam baru bangun tidur kan, kita blur. Dia blur dulu. Lepas tu roh dia akan dibawa naik ke langit. Masa tu nanti akan dibentangkan dekat dia satu, ringkas ceritanya akan diberitahu kepada dia, kamu dapat husnul khatimah. Maknanya kamu dapat kematian yang baik. Orang jahat masa tu dia akan diberitahu bahawasanya kamu dapat su'ul khatimah. Kamu dapat kematian yang jahat. Masa tu baru kita tahu kita mati. Masa tu baru kita tahu kita mati. Dah mati aku ni. Masa tu tak pandai cakap Arab pun faham husnul khatimah tu apa. Siapa tak pandai cakap Arab pun faham su'ul khatimah tu apa, husnul khatimah tu apa. Semua faham. Kemudian turun balik. Turun. Ni kita cerita kan. Cerita supaya tak mengantuk. Turun. Roh kita turun balik. Turun. Dia duduk dekat mana masa tu? Dia tak boleh masuk dah dalam badan kita. Dia tak boleh masuk balik. Sebab dah keluar, dah mati, dah cabut nyawa. Dia duduk dekat mana Nabi kata? Dia duduk antara kita punya kulit badan ni dengan pakaian kita. Kita ada pakaian lagi masa tu. Siapa yang pakai baju, bajulah. Pakai baju hospital lah. Terpulang masing-masing lah punya takdir macam mana. Jadi duduk, roh tu akan duduk di antara baju dengan badan. Dia duduk situ. Masa duduk kat situ, akan tengok ahli keluarga. Ni boleh tengok dan boleh dengar orang yang ada di sekitar. Orang yang tak boleh dengar kita masa tu. Masa tu kita tengoklah. Kalau mak ayah ada, mak ayah nangis. Siapa yang masa tu tak nangis. Dalam telefon saya ni, ada satu gambar. Saya rasa ada lagi tu. Dah lama saya simpan. Jadi pengajaran sungguh saya simpan gambar tu. Sebab gambar tu ada seorang tengah terbujur, meninggal dan tutup dalam. Orang tu, barangkali orang tua, mak dia barangkali. Anak dia muda, bayi-bayi kamu. Anak lelaki. Duduk kat tepi jenazah tu, main game.
Duduk kat tepi jenazah tu main game. Itu kesan ni. Itu kesan kalau tak jadi orang baik-baik. Itu kesan kalau tak berpuasa dengan betul. Itu kesan kalau tak mengambil manfaat Ramadan dengan berpuasa betul-betul. Dia akan jadi manusia yang macam tu. Jadi pada ketika tu kita duduk antara badan dengan pakaian tu, kita akan tengok orang sekitar, siapa yang menangis, siapa yang tak menangis, siapa yang bergelak ketawa. Tak ada masalah bagi dia, kita mati okey-okey je. Macam tu. Daripada situ kemudian kita akan dimandikan. Kemudian kita akan dikafankan. Kemudian kita akan disembahyangkan. Kita tengoklah orang yang datang sembahyang tu berbual kat luar sambil-sambil isap rokok. Lepas tu ada yang datang berbual bergelak ketawa. Lepas sembahyangkan kita ala kadar dia pun balik. Kemudian mayat kita pun akan diusung masuk dekat dalam kubur. Bila masuk dekat dalam kubur, orang dah mula balik, malaikat pun mula datang. Bunyi loceng. Menandakan malaikat dah nak datang. Malaikat datang dia tak bunyi loceng. Dia bunyi macam bunyi petir. Bunyi macam petir. Kalau bau, sampai bau dulu. Warna dia, warna yang sangat dahsyat dan menakutkan. Mula-mula dia akan tanya apa? Bukan. Itu bukan mula-mula. Itu bukan mula-mula dia tanya. Saya jumpa ada dalam satu kitab. Kasyful Ghaibiyat. Dia kata, mula-mula yang akan ditanya kepada seorang manusia lepas dia mati, dia akan ditanya, wahai anak Adam, engkau meninggalkan dunia atau dunia yang tinggalkan engkau? Dia akan tanya macam tu. Engkau meninggalkan dunia ke dunia yang tinggalkan engkau? Beza tu. Kalau kita tinggalkan dunia, maknanya kita bersedia nak mati. Kita bersedia nak mati, kita memang nak tinggalkan. Macam kita tinggalkan rumah pagi tadi lah. Kita memang niat kita nak pergi sekolah, kita tinggallah rumah tu. Faham? Orang yang dunia yang tinggalkan dia, maknanya dia sayang, dia happy, dia seronok hidup atas dunia ni. Dia tak fikir nak jadi orang baik-baik, dia tak fikir nak taat pada Tuhan, seakan-akan dia akan hidup selamanya. Tiba-tiba dia mati. Itu dunia yang tinggalkan dia. Dia tak nak mati. Sebab dia tahu kalau dia mati susah. Maka dunia yang tinggalkan dia. Hai anak Adam, dunia yang tinggalkan engkau ataupun engkau tinggalkan dunia. Tu mula-mula dia akan tanya. Apa kita jawab masa tu? Apa kita jawab masa tu? Kita tak ada jawapan, senyap. Senyap je. Masa tu siapa yang nak tolong kita masa tu? Masa tu siapa yang nak tolong kita masa tu? Amal. Sembahyang tahajud, sembahyang, baca Quran, taat ibu bapa. Itu apa sahaja kebaikan yang kita buat atas dunia ni, semua dia akan duduk keliling kita masa tu. Taat mak ayah, hormat guru, apa sahaja kebaikan kita buat dia ada kat keliling kita. Kita rajin baca Quran, Quran tu akan ada. Kita rajin solat, solat tu ada. Kita rajin puasa, puasa akan ada dekat situ. Dia akan ada. Masa tu dia akan cakap apa? Puasanya akan cakap apa? Mula-mula dia cakap kat kita. Kalau nama seorang tu katalah nama dia Botol bin Kicap, nama dia contoh kan. Cakap Botol, kau jangan takut. Kita orang ada. Macam kawan-kawan lah. Kawan-kawan kita, ada orang, ada samsing, mafia nak pukul kita. Tiba-tiba kita ada kawan yang lagi terror dari samsing mafia tu. Dia kata, kau jangan takut. Aku ada. Ibaratnya macam tu lah. Jadi amal kita masa tu dia akan duduk keliling kita. Malaikat nak datang ke depan, amal yang duduk depan kata, jangan datang dekat. Kau duduk situ je. Malaikat pun nak datang ke kanan, jangan duduk dekat kanan tu. Kata, jangan datang. Ni kawan aku. Jangan datang. Duduk situ je. Nak masuk ke kiri tak boleh, nak masuk daripada belakang pun tak boleh. Akhirnya malaikat tanya daripada jauh. Malaikat tanya daripada jauh. Kita duduk kat sini, malaikat duduk kat sana. Daripada jauh saja. Faham? Mula-mula malaikat tanya apa? Masa tu baru mula-mula malaikat tanya. Malaikat tanya apa? Yang tadi kamu sebut tadi apa? Marrabbuka. Malaikat bukan tanya marrabbuka. Dengar sini elok-elok. Belajar-belajar adik-adik yang dirahmati Allah. Dengar sini elok-elok. Malaikat bukan tanya marrabbuka, siapa Tuhan kamu. Dia tak tanya macam tu. Ulama kata. Dia tanya berkenaan dengan ketuhanan. Ilmu tauhid. Dia akan tanya berkenaan dengan ketuhanan. Dia akan tanya tentang ilmu tauhid berkenaan ketuhanan.
Bukan dia tanya siapa Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu tu maknanya berkenaan dengan ketuhanan. Terpulanglah dia nak tanya macam mana masa tu. Sebab tu kena belajar ilmu agama tak? Kena belajar akademik, belajar agama pun belajar. Kena sama-sama belajar. Faham? Siapa yang tak boleh jawab masa tu, kena pukul. Lepas tu dia tanya apa lagi? Man Nabi Yuka, siapa Nabi kamu? Bukan dia tanya man Nabi Yuka, kita pun jawab Muhammad SAW, kita pun lulus. Bukan, dia tak tanya macam tu. Ulama kata dia tanya berkenaan dengan kenabian.